Baik. So sekarang ni kita ada data discussion, kita ada real time data, yang mana real time data ini merupakan satu channel yang dia memberikan data dalam bentuk screenshot, macam ni contohnya, dan selingan masa antara setiap screenshot ni tadi merupakan 15 saat. Okay. So scalper memang suka guna benda ni lah. Okay. Tapi bukan ini yang saya nak terangkan pada malam ini. This is the channel. Yang ni pula discussion. Okay, saya publickan. Semuanya saya buat free. Okay, yang ni pun free. Yang ni pun memang boleh join sahaja. Tak ada masalah. Dan juga intra dan swing data pun sama juga boleh masuk. Okay. So macam mana nak dapatkan link? Boleh dapatkan link tu dekat sini. Okay, dekat description data discussion. Ya. Real time data by DTS. Okay, yang ni saya tak ubah lagi. Sekejap saya ubah sikit. Okey, scout data ni dah tak ada. Sorry. Scout data ni dah tak ada. Kita gantikan dengan real time data by DTS. Okey, selesai. Baik. So sekarang ni kita akan bincang ataupun kita akan belajar macam mana cara kita nak baca data. Sekarang ni kita fokus on USD pada tarikh 16 hari bulan. This is the latest data untuk hari ni, untuk last Friday yang saya share, baru-baru ni saya share, baru hari ni saya share sekejap tadi. So sekarang ni 16 Jun untuk USD. Okay. Nak baca data. Bila mana nak baca data, kita ada 3 faktor yang perlu kita tekankan. Boleh nampak saya punya pin sekarang? Saya masuk satu lagi device. Sebab saya tak boleh nampak orang punya chat box. Orang pun semuanya malu-malu nak cakap. Okey. Baik. Boleh nampak tak saya punya pin? Boleh nampak saya punya pin Okey. Baik. So macam mana kita nak baca data? Apa cara dia? Okey. Bila mana kita nak baca data? Okey. Cara nak baca ataupun analisis data. Okay. Yang pertama sekali, apa yang perlu kita lihat ataupun yang perlu kita semak. Okay. Volume. Okay. Volume ni yang mana? Volume ni yang warna kelabu. Ni warna kelabu ni. Nampak? 1720, 2310, 1500, 1570 dan sebagainya. Boleh nampak tak? Saya perlukan respon daripada saya Ibrahim dan juga Karim sebab ni kita punya saya jenis mengajar macam tu. Saya tak reti kalau kata nak terang seseorang cakap, saya tak reti. Okey. Okey. So yang warna kelabu tu volume, yang warna biru tu demand dan yang warna merah ni merupakan supply. Okey. Volume, demand dan supply. Yang warna kuning ni pula merupakan SOD. Dekat bawah ni dia ada table. Okay. Volume, demand, supply. So kalau kata macam tak clear pembacaan dekat atas ni, boleh refer yang dekat bawah ni lah. Okay. SOD ni surplus of demand. Surplus of demand ni kita ketepikan dulu. Kita buat benda yang basic dulu. Okay. Baik. Kalau diperhatikan dalam graf ni tadi, dia ada dua line hitam. Okay. Yang pertama dan yang kedua. Okay. Semua graf ada. Nampak? Saya sekadar buat dua je lah. Saya tak buatlah tiga. Actually sebenarnya kalau korang nak buat tiga tu sendiri, boleh je. Tak ada masalah. 1698 kali 2 dia akan jadi 3396. 3396 tambahlah 1698. So akan dapatlah triple atas ni lagi lah. Okay. Simple je. Apa ini? Apa itu line hitam? Line hitam ni apa dia? Line hitam ni merupakan average volume untuk sesebuah currency. Itu average dia. Okay.
Macam contoh, kita tengok untuk AUD supply and demand chart sekarang ni, kita boleh nampak 9 Mei dia more than usual. Yang ni dia lebih daripada kebiasaan. Average ni biasa AUD ni dia bergerak setakat line hitam ni je. Tapi nampak 9 Mei, 11 Mei, 12 Mei, 13 Mei, 16 Mei, 18 Mei. Yang ni yang kita nak. Ini syarat yang pertama. Apa itu syarat yang pertama? Volume. Okey. Syarat yang pertama. Volume hendaklah melebihi daripada average line hitam. Itu syarat yang pertama. Dapat tak? Kita buat slow-slow je, tak apa. Santai-santai je. Dapat tak Abang Karim? Dapat tak Abang Ibrahim? Dapat tak Farizal? Dan sebagainya. Okey. Yang seorang lagi ni, dapat tak? Dapat Baik. Okey, ni siapa yang bercakap ni? Saya sebab saya line hitam atas. Line hitam average. Sama juga. Macam yang saya cakapkan tadi. Kalau kata yang bawah ni, macam contoh 1193. Tuan kalikan dengan 2 je. Kalikan dengan 2 dan akan dapat yang ke atas ni. Actually it is the same. Cumanya dia dalam gandaan yang 2, gandaan 3 dan sebagainya. Tapi normally saya buat sekadar 2 je lah. Okey, sekadar 2 sahaja. Okey. Baik. So faktor yang pertama selesai. Volume hendaklah melebihi daripada average line hitam. Okey. Line hitam yang pertama lah. Line hitam yang pertama. Okey. Saya buat sedikit lagi penerangan. Okey. Okey. Sekejap Okey. Baik. So sekarang ni, bila mana volume berada dalam keadaan yang tinggi, ini merupakan macam mana nak kata ini merupakan potensi, macam mana nak kata saya nak cakap volume tinggi ada potensi untuk swing. Saya buat ayat macam tu je lah. Senang, tak payah nak buku sangat. Volume tinggi ada potensi untuk swing. Gitu. Okay. Kalau kata volume yang average biasa-biasa sahaja, volume average, volume yang hit on average, line yang pertama je. Okay, itu macam kita kata setup intra lah. Yang sekadar boleh makan 200 ke 300 pip ataupun lebih rendah. Volume tinggi ada potensi untuk swing. Macam mana yang dikatakan tinggi? Apabila volume hit on the second line. Second line yang warna hitam tu ataupun lebih tinggi dari second line. So itu dia ada potensi untuk swing. Okey, dapat tak? Dekat ni. Nanti kita akan cari contoh lah. Okey, nanti kita akan cari contoh. Abang Karim dapat tak? Setakat ni? Okey, dapat. Baik. So volume average untuk intra dan volume yang second line ni kita boleh fokuskan untuk swing. Okey, baik. Seterusnya supply. Okey, supply dan demand. Okey. Supply dan demand ni pula dia ada beberapa situasi. Okey. Situasi yang pertama sebagai contoh. Okey. Contoh situasi yang pertama, kita tengok mana yang ada. 1210. Okey, boleh. Euro 31 Mei. Tengok sekarang ni dekat skrin. Euro 31 Mei kita boleh nampak volume ni dia kena dekat average volume line hitam. Line hitam tu 1193 dan volume untuk euro pula 1210. Makna kata volume ni more than average lah. Tapi dalam kes ni demand ataupun supply dia tak kena pada line hitam. Nampak tak? Dia tak kena pada line hitam. Boleh nampak tak? Euro 31 Mei. Abang Karim dan juga Abang Ibrahim boleh nampak?
Nampak Okey. Abang Karim? Dapat tak? Nampak. Baik. So, tuan-tuan boleh nampak macam contoh 23 Mei, volume dan demand dua-dua kena line hitam. Cantik. Yang ni lagi cantik 12 Mei, nampak? Volume kena line nombor 2, supply kena line nombor 2. Itu memang cukup steady tu. Nampak? So belum tentu bila mana volume kena pada line hitam, supply atau demand kena pada line hitam. No. Bukannya satu benda yang sememangnya ia akan berlaku. Tak. Boleh jadi kadang-kadang volume sahaja kena line hitam, tapi demand dan supply tak kena. Okey. Ni contoh yang cantik lah. 31 Mei ni. Yang tak kena macam contoh volume 25, 26, 27, 28. Volume pun tak kena line hitam. Yang tu saya tak pandang langsung lah. Saya akan kata tak ada signal untuk jenis volume yang macam ni. Saya tak akan treat untuk keadaan volume yang macam ni. Okey. Saya hanya akan memfokuskan kepada volume yang tinggi sahaja. Okey. Dan bila mana volume yang tinggi, kita boleh nampak yang ni demand kena hitam. Yang ni supply kena warna hitam. Yang ni biru kena warna hitam. Yang ni demand kena warna hitam. Demand tu biru, merah tu supply. Okey. Yang ni yang saya nak yang macam ni. Okay, this is the quality one lah. Okay, baik. So kita buat nota sikit. Supply merah dan demand biru. Okay, demand biru. Fit on the average line. So ini the best quality. The best quality daripada segi supply and demand. Ini yang kita nak. Okay. Bila mana supply atau demand tidak menyentuh average line. So yang ni not so good lah quality dia. Macam mana nak kata? Not so good. Macam mana nak kata? Dia macam biasa-biasa je lah. Ni biasa-biasa sahaja. Ada risk untuk jenis setup yang macam ni. Supply atau demand tidak menyentuh average line. Baik. So sekarang ni kita stop setakat ni dulu. Okay, kita stop setakat ni dulu. Kita akan cuba baca mana nak buy, mana nak sell sekarang ni. Boleh? Abang Ibrahim, Abang Karim, Farizal, semua okey? Boleh Saya dah tak tahu dah ni berapa ramai yang join webinar ni sebab saya tak nampak dia punya screen. Okey. Baik. So sekarang ni untuk USD. Kita start dengan USD dulu. Kita ambil yang paling dekat 16 hari bulan untuk USD sebab volume dia tinggi. Okey. Kalau macam contoh keadaan yang sekarang volume tinggi dan supply kena pada line warna merah. Kena line pada warna merah kena hitam. Bila mana merah kena hitam, so kita boleh buy. Kita boleh buy. Bila mana merah kena hitam, saya buat nota kat sini. Merah kena hitam, kita boleh buy. Bila mana biru kena line hitam, kita boleh sell. Okey. Dia macam tu. Okey, dapat tak? Okey, biru kena hitam, kita boleh sell. Okey. Kalau merah kena hitam, kita boleh buy. Boleh dapat tak ni? Ada soalan tak? Okey ke? Okey Abang Karim okey ke? Mana Abang Karim hilang dah? Okey Kalau biru and merah line dia sama. Okey. Benda ni jarang-jarang berlaku. Okey. Jarang-jarang berlaku biru dan merah kena line hitam pada masa yang sama. Okey. Tak. Bukan kata USD kena kat depan ke apa ke, tak ada. Benda tu tak ada. Tak ada istilah yang begitu. Okey. Tak apa, kita tengok dulu.
Tak apa, kita ambil dulu. Okey, sekarang ni 16 Mei USD kita nak sell. Okey. Saya buat nota sikit kat sini. Bawah ni. Okey. 16 hari bulan Mei. Okey, USD kita nak buy. Okey, 16 hari bulan Mei USD kita nak buy. Okey, baik. Seterusnya euro. 16 Mei. Euro 16 Mei. 16 Mei. 16 Jun, sorry. Volume dia okey tak tuan-tuan? Okey tak volume untuk euro tu? Tinggi tak? Boleh ambil tak? Boleh trade tak euro tu? Boleh. Okey, sekarang ni yang mana yang kena line hitam? Biru ke merah? Oh, cepat Abang Karim. Sorry, Abang Ibrahim. Oh, boleh sell. Okey, euro boleh sell untuk 16 hari bulan. So, kita akan masukkan kat sini euro boleh sell. Seterusnya GBP kita tengok pula. Baik. So, GBP GBP 16 Jun. Boleh sell ke boleh buy? Volume okey tak untuk GBP? Boleh tak kita trade GBP? Terus sell terus. Tengok volume dulu. Volume okey ke tidak. Lepas tu baru tengok demand supply. Takut-takut nanti selalu je tengok volume nanti terlepas pandang. Okey. So, Abang Karim kita kata GBP boleh sell untuk 16 Jun. Boleh sell. Saya tukar atas ni. Okey. Okey, baik. So, sekarang ni kita tukar GBP. GBP AUD pula. 16 Jun. Tu dia. Volume tinggi. Masalahnya supply dan demand lebih kurang sama macam mana yang Abang Ibrahim kita sebutkan tadi. Ni case dia. Nampak? So, tak payah tengok. Selesai. No signal. Walaupun volume tinggi. Okey? Baik. Terusnya, untuk JPY. Okey? Untuk JPY, volume tinggi. Tapi keadaannya sama juga macam tu. So, saya abaikan dia. Saya teruskan. CHF. Okey. CHF pula 16 Jun, volume tinggi. Cantik. Okey? So, boleh sell. Okey. Cekap ni. Laju ni. CHF boleh sell. NZD, CAD. Okey. Okey, NZD kita tengok NZD pula. Okey, NZD. Boleh tak NZD? Biarkan. Tu dia. CAD. Boleh tak? CAD boleh tak? CAD kita boleh buy. Okey, selesai. Okey, CAD kita boleh buy. Okey. Kalau kita nak pairkan dia. Okey. Kalau kita nak pairkan dia buy, okey. Nanti saya terang kejap kita pairkan dia dulu. USD dengan euro boleh pair pasal apa? Buy dengan sell. So euro USD euro USD akan jadi apa ni jenis entry dia? Euro USD buy ke sell? Sell. Okay. Euro USD boleh sell. So kita akan sell. Okay. Then kita pairingkan pula GBP dengan USD. Nak buy ke nak sell? GBP USD kita nak sell. Okay. Satu lagi pairing USD dengan CHF. Okay. USD dengan CHF. So nak buy ke nak sell? Buy. Cakap masing-masing. Okay. Then, USD dah selesai dah. Saya fokuskan kepada CAD pula. Euro boleh sell, CAD boleh buy. So, Euro CAD. Okay, Euro CAD nak sell ke nak buy? Sell. Okay. GBP dengan CAD. Nak sell ke nak buy? GBP CAD sell. Okay.
CAD CHF. CAD CHF kita nak buy ke sell? Buy. Okay. Baik. Selesai dekat situ. So yang ni saya ambil dulu. Okay. Euro USD. Kita ambil Euro USD dulu. Okay. Sekejap Kita ambil Euro USD. Okay. Sekejap Okay. Time frame daily. So signal tu 16 hari bulan. 16 hari bulan dekat sini. Okay. Ini candle 16 hari bulan. Makna kata second last lah. Sebab hari ni pun dah closing. Okay. Signal untuk Euro USD. Kita nak buat apa tadi? Kita nak sell. Nampak tak? So sekarang 17 hari bulan dia jadi macam mana? Tu dia. Nampak? Hampir lebih kurang 114 pip. Boleh dapat tak? Nampak tak? Semua? Signal 16 hari bulan, entry pada 17 hari bulan. Euro USD tadi kita nak sell. So that is the result dekat situ. Boleh dapat tak? Kau tak faham ni? Saya stop dulu setakat ni. Saya takut tak faham ni. Signal 16, trade on 17. Tu dia. Datang dah tuan guru kita. Saya tunggu dia daripada tadi ni. Mana Abang Karim? Mana? Okay. Kita tengok pula signal yang kedua. Okay. Euro USD ni kira selesai lah. Saya padam. GBP USD pula. Okay. GBP USD. Okay. GBP USD. So this is the last candle. Okay. Kita tengok balik. Apa signal dia? Sell. Okay. Signal dia sell. So sama jugalah. So adalah lebih kurang dalam dekat-dekat 180 pip lah. Signal dia sell. Baik, selesai dekat situ. So kita padam GBP USD. Baik. Sekarang ni USD CHF, signal dia buy. Okay. Signal untuk USD CHF buy. So kita tengok. Ni 16 hari bulan. So ini 17 hari bulan. Adalah lebih kurang dalam 100 pip. Boleh? Dapat tak? Untuk USD CHF ni, dapat? Faham? Okey, baik. So selesai dekat sini untuk USD CHF. Okey, seterusnya Euro CAD. Okey. Euro CAD. Okey, Euro CAD. Ini dia. Okey. Untuk Euro CAD pula, ini 16 hari bulan. Okey, dekat sini. Dan ini 17 hari bulan. Okey. So dekat sini, kita tengok dekat H1. 16 hari bulan. Ni dia. Ni dia. So pada saya, okey. Sekarang saya akan terangkan macam mana saya trade menggunakan data. Bila mana saya dah berpindah kepada currency, saya akan dapatkan range setiap pair. Ni. Setiap pair ni saya akan dapatkan dia punya range. Okey. Kalau kata macam contoh Euro CAD, dia punya range dia lebih kurang dalam 123 sehari. Tengok macam mana saya buat. So saya akan sell. Sekejap tu 81, 84, 90, okey 123. Sekejap lebih kurang situlah. Okey. Baik. So sekarang ni saya akan pergi ke H1. Yang ni tak trigger. Ni first entry saya lah. Okey. Yang ni trigger. Then habis. Dia dah habis. Dia dah take profit kat sini. Take profit tu dekat sini je. Okey. Yang ni dia pergi sini. And then dia close kat bawah ni. Nampak? Dia pergi sampai layer yang kedua. Layer yang ketiga. Ni layer pertama. Layer kedua. Layer yang ketiga. Dia dah sampai sini. Dan dia turun bawah. Bila masa tu dia dah turun bawah. Nampak peluang boleh nak close. Saya close lah. Pasal benda pun hari Jumaat. Okey. Tapi dalam masa yang sama kena ingat. Ni saya punya stop loss saya kat atas ni. Okey. Itu untuk Euro CAD. Dapat tak setakat ni? Boleh? Boleh tak boleh ni? Okey, baik.
So Euro CAD. Okay, kejap kita tengok Euro CAD ni 45%, CAD pula kita tengok berapa persen. Ni dia punya SOD dia. Ni negatif 99. Sekejap Abang Azwan, tolong kira negatif 99.27 tambah Euro CAD 45.36. Tu kerja Abang Azwan. Pair tadi yang kita buat tu tadi bang, EU, GU, USD, CHF. Okay. Saya apa nama jap. Saya akan hantar ni jap. Personal dekat Abang Azwan. Euro USD, GBP USD, USD CHF, Euro CAD, apa lagi? Kita punya signal. Nanti tolong kira dia punya apa nama SOD dia, GBP CAD, CAD CHF. Okey, nanti Abang Azwan tolong kira satu-satu. Okey, so Euro CAD saya kira selesai. GBP CAD. Okey, sekarang ni kita nak tengok GBP CAD pula. Okey. GBP CAD pula kita nak tengok macam mana GBP CAD. Okey. Baik, untuk GBP CAD mana dia? Ni dia. Okey. Ni untuk GBP CAD. Nampak tak trigger pun. Ni saya punya sell atas ni, nampak? Tak trigger pun. Okey, daripada atas ni dia turun bawah adalah lebih kurang dalam 80 pip. Okey, itu untuk GBP CAD. Okey. Dan seterusnya untuk CAD CHF. Okey, untuk CAD CHF. CAD CHF mana dia? Mana dia? Ni dia. CAD CHF. Okey. Okey, CAD CHF kita nak masuk buy. So tu dia. Okey. Adalah lebih kurang 80 pip sama juga untuk CAD CHF. Okey. Dia naik atas dan dia turun bawah. Sebab TP tu kat sini. Nampak tak? Open. So kena TP lah sebenarnya untuk CAD CHF. Okey. Boleh dapat tak? Faham tak setakat ni? So far, okey. Boleh dapat? So kalau kata guna data, personally kalau saya, memang saya tak ada rujuk apa-apa dah. Okey. Saya dah tak ada tengok candle pattern, saya tak tengok chart pattern dan sebagainya, saya tak tengok apa-apa. Apa yang saya tengok hanyalah semata-mata data yang saya tunjukkan tadi itu sahaja. Makna kata saya buka chart hanyalah untuk entry sahaja, tarik Fibo, letak dan bubuh PO, tu settle, tinggal. Okey. Bubuh stop loss, bubuh take profit. Data tu abang duduk je dekat dalam group, ada channel discussion dan juga ada, tadi saya dah tunjuk intradata punya channel apa benda semua. InsyaAllah saya akan provide setiap pagi, insyaAllah. Sebab data ni saya saya buat manual, saya buat secara manual. Jadi bergantunglah atas saya punya masa macam mana. Kalau kata saya ada kemampuan, saya ada kesempatan masa untuk proses data tu dan share dekat group, makanya adalah. Goal tu nanti dulu. Kejap. Nanti dulu. Sebab kita nak settle SOD dulu ni. Malam ni. Nak proses data ni tak susah. Nak extract data tak susah. Boleh apa orang kata? Sekejap Nak dapatkan data ni tak susah. Boleh langgan je sebenarnya. Tapi formula macam mana kita nak dapatkan supply, demand, average, apa lagi tu? SOD, benda-benda tu yang susah. Okey. So sekarang ni korang dah ada. Saya nak minta tolong korang untuk buat pengiraan. Okey, untuk buat pengiraan SOD tu. Sebab saya tak tahu, saya tak dapat feedback daripada Abang Azwan kita. Oh, ada. Ada. Okey, saya tunjuk
Saya buat macam ni. Okey, Euro USD, GBP USD, USD CHF. Kalau saya salah betulkan Euro CAD, GBP CAD, CAD CHF. Okey, saya buat satu contoh, kemudian saya minta tuan-tuan tolong kira. Okey. Saya buat satu contoh dulu. Macam mana nak kira COD? SOD. Sebab saya non-stop daripada pagi tadi sebenarnya. So, dah agak exhausted. Okay. So, USD negatif 68.82 COD free. Negatif 68.82 untuk USD. Okay. So, sekarang ni USD negatif 68.82 tambah dengan Euro. Okey. Tambah dengan Euro. Berapa Euro? 45.36. Ini kita belum belajar lagi. Macam mana kita nak menentukan 45.36. Okey. Macam mana kita nak menentukan the quality of SOD. Kita belum belajar lagi. Okey. Baik. So, sekarang ni, kalau kata ditambahkan negatif 68.82 tambah 45.36, berapa? Tolong kira. Anyone? Negatif 23.46. Okey. Cuba kita tengok dekat EU. Okay. Nampak? Okay. Negatif 23.46. That is the reason why dia dominant. Nampak? Dia boleh terus push the market down. Sebab USD lebih dominant. Faham tak? Boleh faham ke tak faham? Macam mana saya nak terang Tak apalah, kita buat calculation dulu. Bila dah buat calculation semua, korang akan nampak lah. Okay. GBP USD pula. GBP USD. Okay, GBP USD 75.68. GBP 75.68. Okay. Tambah USD pula berapa? Negatif USD negatif 68.82. Tu dia. Berapa jawapan dia? 6.86. 6.86. Tu jawapan dia. Okey. Selesai. So, untuk USD CHF, okey. USD sama dengan negatif 68.82. Okey. Tambah dengan CHF 65.87. 65.87. Okey, CHF. Okey. Sama dengan negatif 2.95. Negatif 2.95. Okey. Yang ni negatif. Okey. Okey. Euro CAD pula. Euro 45.36 tambah CAD negatif 99.27 sama dengan 53.91. Allah. Okay.
Sekejap saya buat color sekejap. Yang ni merah. Yang ni pun merah. Okey. Yang ni biru. Okey. Okey, GBP CAD pula. 75.86. GBP 75.68. CAD negatif 99.27. Sama dengan 23.59. Terima kasih Farizal dengan Abang Azwan yang banyak membantu. Okey, ni warna merah. Okey, ni warna biru. Kat sini. Okey. Seterusnya CAD CHF. Okey, CAD CHF. CAD negatif 99.27 tambah CHF 65.87 sama dengan negatif 33.4. Baik. Ini negatif. Okey. Yang ni positif. Yang ni negatif. Okey, selesai. Baik. So, sekarang ni guys, sebenarnya hanya ada satu sahaja yang berwarna biru. Hanya ada satu sahaja yang berwarna biru. Okey. Dan yang ni dia kontra dengan dia punya signal. Sebab signal dia sell. Ni signal dia sell. Okay. Yang ni pun signal dia sell. Yang ni signal dia buy. Okay. Yang ni kontra. Okay. Euro CAD sell. So yang ni okay. GBP CAD, yang ni signal dia sell. Yang ni signal dia buy. So yang kontra sekarang ni kita ambil. Yang kontra. Sekejap okay, yang ni kontra. Saya buat warna hitam. Okay. Yang ni kontra. Okay. And then yang ni. Okay, yang ni kontra. Okay. And then yang ni tak kontra. Okay. Yang ni tak kontra. Okay. Yang ni kontra. Okay, settle. Baik. Ini signal untuk 16 Jun. Ini dia punya signal. List of signal. Baik. Sekarang ni saya nak sebutkan tentang SOD dulu. Okay. Saya nak sebutkan tentang SOD. The best SOD yang bawah tu saya dah tak cukup. Ya. Okay. The best SOD. Okay, ini faktor yang ketiga. Ini C Yang ni C. SOD ataupun surplus of demand. Okay. SOD kalau kata nak sell, okay, kalau nak sell, tolong make sure 80% and above. Yang tu cantik nak sell. Okay. Kalau kata nak buy, tolong make sure dia 80% and below. Negative 80% and below. Lebih rendah daripada negatif sama dengan 80 ataupun lebih rendah daripada negatif 80. Okey. Baik. Sekarang ni kalau kita perhatikan pairing ni tadi, okey, atas ni tak ada satu pun yang kualiti SOD yang cantik. Ni. Tak ada. Satu pun tak ada. Tak ada satu pun kualiti pairing yang cantik. Okey. So expectation bila mana berlaku begini, expectation akan berlaku floating. Dia akan naik atas dulu dan dia akan reverse ke bawah. Okey. Yang ni saya tak nak explain dulu yang ni. Fahamkan dulu basic of SOD dulu. Basic of SOD ni basic dia. Boleh dapat tak? Ni dia punya basic dia.
Setakat ni ada soalan? Semua okey? Silakan. Contohnya? Okey. Siapa yang tanya ni? Mizi. Sekejap boleh nampak kan saya punya skrin sekarang kan? Okey. 3 Jun nampak tak? SOD dia 95%. Boleh nampak? Tapi masalahnya volume dia tak cantik. Dia jadi gitu pula. So tak boleh ambil lah. Janganlah ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita tengok euro. Okey. 9 Mei 89.55. Nampak tak? Yang ni cantik lah kalau macam ni. Volume cantik, demand pun kena hit on the line. Cantik macam ni yang kata cantik tu. Boleh? Okey. Kita tengok sebab 9 Mei ni cantik untuk euro. Okey, kita cari pairing dia. GBP kita boleh sell 9 Mei, so kita nak cari buy. 9 Mei AUD boleh buy. Nampak? Boleh nampak? Cantik tu. In term of volume dia cantik, in term of supply and demand dia cantik, in term of SOD dua-dua cantik. Boleh faham tak 3 faktor tu? Okey, 9 Mei. 9 Mei. 9 Mei. Ni dia. Okay. So GBP kita nak buat apa tadi? GBP bukan GBP. Euro. Euro kita nak sell dan GBP AUD kita nak buy. Okay. EA 9 Mei. Alhamdulillah. Okay. 9 Mei. Nampak? Ni 9 Mei. Nampak tak? Guys? Bila mana ketiga-tiga SOP tu cantik, dia macam mana cakap macam mana saya nak terangkan SOP tu nanti saya akan terangkan balik, saya akan recap balik lah. Okay. So potential untuk kita swing tu ada, nampak? 400 pip. Okay. Average, moving average untuk EA. Okay. Moving average untuk EA. Ni dia. Ni sebenarnya saya terbalik ni. Patutnya SL kat atas. Sorry saya tak ni lagi. Tak betulkan balik susunan. Okay. 123. Tu 125. 120. Okay, situ. Makna kata entry saya dia trigger sampai 80%, nampak? Sampai 80% apa? 70. Sorry. Maknanya 7 layer entry saya dia trigger. And then dia terjun ke bawah. Okay. Boleh nampak tak? Faham tak ni? Boleh faham tak? Okey tak ni? Macam mana? Volume harian. Untuk yang tu saya tak buat lagi. Saya tak done bang. Sorry Okey, contoh saya tunjukkan daripada EU sampailah kepada CAD CHF. Ada 28 currency. Saya tak done lagi nak buat. Dan satu masalah dia, kalau kata nak buat ni, kena buat daily. Makna kata, dua benda saya nak kena buat. Yang pertama yang ni,
data yang intra swing ni, okey. Dan yang keduanya yang range yang saya sebutkan tadi. Jadi nasihat saya, kalau kata dapat signal, gunakan kefahaman teknikal masing-masing buat masa ni lah. Sebab itu sahaja sekadar ni yang saya dapat bantulah, yang saya dapat bantu sediakan. Macam contoh, tengok ada resisten ke apa ke, kemudian boleh nak masuk ke apa ke, ikutlah. Ada yang pakai indikator, pakailah indikator, kan. Tapi signal dia kita dah tahu, dia punya guideline dia pergi mana dan ke mana. Contoh, ni dia naik atas lagi, tak kena dekat support, then turun tengok time frame rendah, sini ada SBR. Ikutlah masing-masing punya kemahiran teknikal. Kalau kata nak tunggu dapat range, memang cantik dia pergi, nampak SBR tu. Cun-cun dia pergi. Okay. So kalau kata ada kemahiran teknikal, lebih baiklah, sementara saya tak dapat nak lengkapkan sebaik-baiknya. Fibo saya bukan custom. Fibo saya tak tahulah, saya tak faham sebenarnya macam mana yang dikatakan custom tu. Kejap saya tunjuk. Okay, ni Fibo saya. Gitu je, tak ada apa pun. 0.1 10%, 0.2 20%, 0.3 30% dan seterusnya. Saya buat sampai 100% sahaja. 100% tu saya punya SL. Boleh juga sebenarnya kalau kata nak buat macam 100% ni layer yang ke-10, kemudian tambah lagi 1.1, yang tu SL dia. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya jenis yang tak suka ambil risk, so saya layer sampai layer ke-9 je lah. Yang 100% ni saya buat SL dah. Makna kata kalau kata dia terbang tinggi naik ke atas jauh, sekurang-kurangnya saya minimizekan saya punya loss dah. Okey? Boleh dapat? Okey. Gunakanlah kemahiran teknikal masing-masing. Sekadar mana yang saya mampu bantu, sediakan data untuk tuan-tuan, saya akan sediakan insya-Allah. Itu pun kalau berkesempatan lah, saya tak janji. Tapi sekurang-kurangnya mudah-mudahan benda ni memudahkan kita untuk trade lah. Okey? Baik. So berkenaan dengan SOP. Ada soalan dalam grup daripada Tuan Latif kita berkenaan dengan SOP. Sekejap. Okay. SOP dia. Macam mana yang kita nak kata macam mana kita nak kata yang high risk, macam mana kita nak kata low risk dan sebagainya. Macam mana aku nak turun ke bawah menetang ni tak tahu. Tak boleh turun pula. Sekejap. Okay, SOP. Saya tak boleh scroll ke bawah pasal apa? Kacau macam ni. Saya padam. Okay, saya buat lain lah. Okay. So ni SOP kat sebelah sini SOP. Okay. So SOP dia pula macam mana? Okay. SOP of quality entry. Okay. SOP of signal. Quality of signal. Quality of signal. Okay. Bukan kata quality of signal ni makna kata dia takkan float ke apa ke, tak. Jangan faham macam tu. Okay. Yang pertama high risk. Yang kedua low risk. Yang kedua medium risk. Yang ketiga low risk. Okay. Macam mana yang kita nak kata bahawa high risk, low risk dan sebagainya? Baik. Untuk SOP, kita ada 3 benda yang kita perlu titik beratkan. Yang pertama volume, yang kedua supply dan ataupun demand, okey. Dan yang ketiga SOD. SOD tu yang 80% dan sebagainya lah. So let's say volume hit cantik, steady. Okey, volume steady. Tapi masalahnya supply and demand ni dia 50-50. Macam yang Tuan Ibrahim kita cakapkan tadi. Okey. So dia dah jadi medium risk. Yang ni medium risk. Okey. Yang ni medium risk. Sebab dia tak complete ketiga-tiga faktor ni. Okey. Baik, contoh yang seterusnya. Untuk volume dia hit. Okey, untuk volume dia cantik, volume kena pada moving average. Untuk SND pun dia hit, okey, sama ada supply ataupun demand antara salah satu, dia hit on the moving average.
And then untuk SOD pula, dia melebihi daripada 80% ataupun lebih kurang daripada negatif 80%. So yang ni cantik, ini yang kita panggil sebagai low risk. Yang ni, ini low risk. Okay, yang ni low risk. Okay, dan contoh yang ketiga. Yang pertama, volume. Okay, volume ni dia tak hit. Contoh, tak nak lah volume ni hit lah. Volume ni hit. Tapi kalau kalau kata volume tak hit, langsunglah kita tak pandang, kan? So kita tengok SND dan kemudian kita tengok SOD. SOD dia katakanlah 40%. Contoh. SND dia pula tak ada pun yang kena line hitam. Okey, volume kena line hitam tapi SND tak kena line hitam. So dia tak cantik. Bahaya. Yang ni high risk. Okey, yang ni high risk. Okey. Baik, sekarang ni bila mana tuan-tuan dah tahu quality of signal, bila mana tuan-tuan dah nampak quality of signal sekarang ni dekat sini, cuba tuan-tuan perhatikan balik dekat sini. Kesemuanya berada dalam golongan medium risk. Okey, so tolong berhati-hati. Kita kena justify dulu kita punya signal ni dia macam mana. Sama ada dia medium, low ataupun high. Okey, boleh dapat tak setakat ni? Okey tak? Okey, baik. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, saya stop dulu setakat ni webinar. Nota ni saya akan share dekat dalam grup nanti. So gunakanlah nota ni sebaiknya. Dan doakan saya mudah-mudahan insya-Allah berkesempatan untuk share data tu secara konsisten daily. Jadi pada minggu depan kita dah tahu dah pair apa yang kita boleh trade. Sekejap Sekejap. Sebelum kita tamatkan. Sama-sama kita nak baca signal minggu depan. Signal hari Isnin macam mana. Kita baca sama-sama. Okey, untuk USD. Kita start dengan USD dulu guys. Macam mana USD? Okey tak? Volume dia macam mana? Volume dia okey dah tinggi dah. Demand dia okey tak? Okey tak demand dia? Belum habis lagi tau. Saya ada lagi ni. Guys. Okey, signal dia sell. Okey, cantik signal dia sell. Macam mana kita nak katakan quality untuk USD ni? Dia high, dia medium ataupun dia low? Yes, dia medium. Okey, so USD kita nak sell. Okey, USD kita nak sell dan dia merupakan medium risk. Okey, baik. Terusnya untuk euro. Macam mana? Nak ambil tak euro? Tak boleh. Okey, GBP? Volume GBP 1682. Volume dia. Dia punya average dia 1698. So dia tak hit Baik. Farizal cakap tu. Okey. AUD pula. Betul lah AUD. Volume dia okey tak? AUD? Baik. Medium risk, high risk, low risk, AUD? Medium risk. AUD by medium risk. Okey. Kita bubuh kat sini. AUD by medium risk. Okey, selesai. Okey. JPY. Okey. JPY volume okey. Supply hit on the average line. SOD dia negatif 57 by medium. Steady Farizal.
JPY buy medium risk. Okay. Next. JPY. CHF. Macam mana CHF? Okay. Sell medium risk. CHF. Sell medium risk. Okay. And then kita tengok pula NZD. Limit. Biarkan. Okay. Steady. Tinggal. Gold. Biarkan. Cantik. Itu dia. Signal untuk minggu depan. Hari Isnin. Okay. So sekarang kita akan pairingkan dia. AUD USD kita nak buy ke kita nak sell? AUD USD kita nak buy ataupun kita nak sell? AUD USD kita nak buy. Okay. USD JPY kita nak buy nak sell? USD JPY. Sell. Okay. AUD CHF kita nak buy ke nak sell? AUD CHF. Buy. CHF JPY kita nak buy ke nak sell? CHF JPY sell. Okay, itu dia. Itu dia untuk minggu depan. Mudah-mudahan ada rezeki insya-Allah. Alhamdulillah AUD. Ni AUD. Monitor mana? Trading pair. Saya nak kena buat barulah. Okay, ni dia. Ni kita nak apa tadi? Ni kita nak buy. Yang ni kita nak buy. AUD CHF, AUD USD, USD JPY. Okay, USD JPY. Okay, saya terus time frame daily je. AUD CHF, AUD CHF. Okay, time frame daily. Okay, kemudian CHF JPY, CHF JPY. Okay, tu dia time frame daily. Baik. Tu dia. Okay. Ni pair-pair yang akan kita trade pada hari Isnin nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ada rezeki. Tapi yang range tu memang saya tak mampu nak share lah setakat ni. Tak dan saya nak buat. Okay. Cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebenarnya ketika mana kita sebut tentang SOD tadi, kita bincangkan tentang SOD tadi, dia spark satu idea sebenarnya. Tu yang saya jadi terbantut sebab fokus tu dah lari. Saya dah memikir idea tu. Dah dapat satu macam ilham barulah kan. Alhamdulillah, berkat daripada doa tuan-tuan semua. Teruskan berdoa untuk keluarga Badar. Mudah-mudahan kita dapat jadikan sistem ini web-based system. So korang boleh buka website Google, kemudiannya type website, login, then boleh baca dan sebagainya. Saya nak automatekan dia satu hari nanti insya-Allah. Sekian sahaja di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat malam.